Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dapat bertemu lagi pada malam ni, hari Rabu, jam 9 malam kali ni. Sebab saya rasa kita akan buat live dan kita memberi ruang supaya kita dapat solat isyak dulu siap-siap dan kita dapat rasa tenang lepas daripada kita solat isyak. Jadi tak adalah kita terkejar-kejar untuk mendapat untuk solat, kita tak solat lagi. Jadi saya harap semua yang berada bersama-sama dengan saya pada kali ini dah solat isyak siap-siap. Kalau tak solat lagi, utamakan solat dulu. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita bersama-sama dan misi kita pada kali ini sama juga. Saya nak highlight misi kita apabila kita buat session-session seperti ini. Ia bertujuan untuk membantu dan juga memberikan perkongsian tentang learning and development, latihan dan pembelajaran kepada kawan-kawan kita dan juga kepada orang-orang yang masih lagi baru dalam bidang L&D. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita ada, kita berkongsi supaya dapat sama-sama manfaatkan dan juga kita dapat lihat bagaimana cara untuk kita membawa diri kita sebagai seorang L&D yang lebih baik dan juga lebih efektif. Jadi oleh kerana misi kita itu, jadi saya nak minta kepada semua yang berada dekat sini, boleh kongsikan, boleh share, klik like, share and comment dan komen untuk sesi ini dan kongsikan, sharekan seberapa ramai kawan-kawan kita yang berada dekat luar sana yang berada dalam bidang L&D, yang bersesuaian, yang nak tahu tentang L&D. Macam mana cara untuk kita bawa L&D dalam zaman COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi ini adalah salah satu daripada usaha kami untuk menyebarkan dan berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan juga benda yang salah, benda yang silap yang kita buat, kita tak nak orang lain silap juga. Jadi ini adalah satu medium untuk anda berkongsi. Bersama dengan saya pada kali ini, bukan hanya saya seorang. Jadi saya ingin menjemput kepada rakan saya iaitu Hafiz Hamid. Ya, jadi ini dia Hafiz Hamid bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi macam mana keadaan kau punya kursi tu lagi besar daripada ni memang best lah kan kalau dapat kursi macam tu. Dia bukan kursi yang besar, sebenarnya orangnya yang kecil. Sebut kata kecil ni bahaya Hafiz ni ada dia memang kreatif lah dekat bahagian belakang dia ada warna purple sama dengan saya kan, dan ada Iron Man memang dia punya ni lah. Kenapa ada Iron Man tu apa Hafiz? Cuba cerita sikit. Well, Iron Man tu helmet tu buatan sendiri. Jadi tu sambil-sambil mengisi masa lapang lah. Kita ada buat kostum lah apa semua kan. Yang patung tu belilah. Tapi sekarang dah naik harga dah, beli 800, sekarang dah 1,300. Ya. Tapi yang minatnya sebenarnya sebab dia punya ni lah. Kita kalau kita tengok cerita Iron Man tu kan, seolah-olah macam cerita pasal Phoenix bangkit lah. Daripada dia seorang yang jual senjata, kemudian dia jadi orang yang membantu menolong orang, jadi hero lah penyudahnya kan, dia jadi hero kan. Jadi itu yang kita inspired lah. Betul-betul. Itu yang kita nak cuba memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang berada di dalam bidang L&D supaya mereka dapat melihat
bahawa bidang L&D ini juga merupakan satu perjuangan, terutama apabila kita di dalam bidang L&D berurusan dengan ilmu, kan? Ya. So hari ni tajuk kita yang kita ada di sini adalah tentang apakah dia 5 persediaan L&D 2021. Ya, jadi ini antara topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan kita nak cuba kupas satu persatu supaya apa yang kita sampaikan ni bukan teori. So apa yang kita akan sampaikan sesuatu yang praktikal. Bukan begitu, Hafiz? Boleh? Ya, betul. Dalam perubahan norma-norma baru ni memang kalau tahun lepas kita boleh kata kita tak bersedia lah kan. Tapi ni dah tahun 2021 dan pandemik COVID ni pun dah lebih setahun. Jadi eloklah kita memang satu topik yang sangat penting lah. Kan kita kena tahu apa yang kita patut bersedia buat, okay, dalam L&D dan especially untuk bangunkan orang-orang human development lah dalam company. Betul. Oh, dalam chat kita pun dah ada beberapa orang yang letak isi dalam chat. Cuba kita baca sikit. Ada yang daripada DRB Highcom, dia nak report duty ke apa ni? Report duty lah, mengatakan okay, hadir ya, you worry, tahu. Yes. Captain, wow, mantap tuan. Okay, alhamdulillah, ini antara salah satu daripada semangat ni. Terima kasih kerana memberikan support dan juga semangat kepada kita untuk meneruskan perjuangan untuk highlight tentang L&D bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang ada di sini. Saya pernah tulis yang pada sesi yang lepas, sebenarnya ada ketikanya apabila kita baru masuk dalam L&D, kita tak tahu nak tanya apa. Cuba kita lihat dalam degree di universiti kita tak ada, kita tak jumpa tau. Sekarang mungkin ada, tapi dulu zaman-zaman dulu tak ada ni degree in training and development, tak ada. Dia berada sebahagian daripada human resource management, kan Hafiz? Ya, Hafiz dulu dekat universiti belajar di bahagian apa, Hafiz? Saya belajar economics. Memang berangan dulu nak kerja bank lah. Memang sentiasa berfikir pasal duit lah kan. Ya, betul. Ada juga daripada Kota Kinabalu. Ya. Salam kenalan Cik Nur Hasdi daripada Kota Kinabalu. Ya, Sabah. Jadi harap mudah-mudahan kita dapat share bersama-sama dengan yang lain dan dapat kita kongsikan tentang apakah dia 5 persediaan dalam tahun 2021. Jadi kita dah sampai kepada jam 9.07 pada kali ini. Izinkan kita untuk memperkenalkan sedikit daripada diri kita ni, siapa dia kita kan, untuk sedikit perkenalan. Jadi saya Ahmad Zulkarnain bin Abdullah, boleh panggil saya Zul. Jadi dekat situ saya ada letak saya punya LinkedIn profile, boleh scan dan kita boleh connected. Jadi pengalaman dalam training and development ni lebih daripada 20 tahun. Lemak 20 tahun. So dah tahulah berapa umur kan. Dah tahu dah umur. Jadi lebih kurang macam itulah kan. Tapi saya rasa ramai lagi rakan-rakan kita yang dekat dalam yang tengah menyaksikan ni memang berpengalaman lebih jauh daripada kita. Tapi kita menjalankan inisiatif ini walaupun kecil, kita harap ia menjadi satu bukti untuk kita dapat manfaatnya di akhirat nanti kan. InsyaAllah. So sekarang ni saya berada di DRB Highcom University, Pekan, Pahang, sebagai Senior Head Corporate Training Institute. Jadi melihat kepada bagaimana untuk kita memantapkan lagi training and development, learning and development yang berada dalam DRB Highcom Berhad. Jadi kalau tengok daripada beberapa pengalaman-pengalaman yang lepas, saya berada di Post Malaysia, saya pernah berada di Akademi DRB Highcom. Jadi kesemuanya adalah tentang training and development. Sebelum tu saya bukan dekat training tau Hafiz. Saya berada di bahagian performance management. Sebelum itu saya berada di performance management. Dan pada ketika itulah saya melihat bahawa training ni satu tempat ataupun learning and development ni satu unit yang sangat menarik kan. Aku rasa apa dia menarik Hafiz?
L&D ni? Dia sebab pada saya personally masuk dalam bidang training ni pun sebab kita rasa bila kita dapat mengubah orang ke jalan kebaikan tu, tu adalah satu benda yang sangat satisfactory lah, maknanya beri kepuasan diri kan. Especially bila kita tengok orang dapat perform dengan lebih baik, orang dapat ubah perangai, ubah behavior jadi lebih baik dan lebih produktif kepada organisasi yang kita berada tu kan. Itu satu kepuasan diri lah pada saya lah kan. Jadi itu sebab salah satu sebab lah saya terpanggil untuk masuk training ni sendiri. Kita betul-betul. Sebab training ni satu bidang ilmu bidang ilmu untuk kita dapat sebarkan, dan alang-alang kita berada kat dalam bidang tu, baik kita buat betul-betul. So Hafiz, yang segak ni namanya Hafiz dia bukan pramugara, tapi itulah dia. Saya pun jemput bukan calon-calon orang ni, nama dia pun founder, principal, facilitator kan, Right Tracks. Cik share sikit Hafiz, apa yang Hafiz buat selama ni? Okay, saya graduate dalam bidang ekonomi daripada International Islamic University Malaysia. Okay. Kerja saya banyak lah, macam-macam lah. Of course, masa mula-mula kerja memang start dalam bidang yang apa saja yang ada depan mata lah. Jadi saya bermula dalam bidang insurans sebagai seorang adjuster, kemudian saya masuk bidang claims. Okay, daripada adjuster buat claims report, lepas tu saya vet pula claim report kan, jadi insurance claims examiner. Okay, dan daripada situ saya cuba tukar. Okay, saya tak suka duduk satu tempat tu belajar benda yang sama saja kan, jadi saya nak satu benda yang baru, jadi saya sentiasa tukar. Ni saya masuk ke business development. Lepas dah belajar buat business development, company kena tutup kan. Jadi bila company kena tutup, tak boleh nak buat apa lah, terpaksa lah cari tempat lain, dan saya masuk buat sales pula lah. So saya jadi manager masa tu dekat Maybank untuk buat sales insurance. Okay, dan lepas saya kerja dengan Etika Insurance Takaful lah, tapi saya jaga orang Maybank lah masa tu. Okay, lepas tu dari situ saya tukar angin, saya pindah ke KL dalam bidang otomotif pula, BMW Credit. Tapi masih lagi dalam bidang insurans sebenarnya. Jadi saya start tu daripada insurans sampailah ke BMW, saya masih dalam bidang insurans. Dan di BMW tu pun saya lebih kepada macam policy underwriting, lepas tu sales pun sama juga, kena buat juga. Tapi lepas BMW tu lah yang hidup saya betul-betul berubah. Okay, yang mana saya kira saya masuk training. Okay, training daripada Tuhan. Yang mana masa tu saya jatuh terduduk, dan saya homeless, saya jobless, okay, untuk 3 bulan. Okay, 3 bulan tidur tepi jalan, tidur kat masjid, okay, kadang-kadang duduk ke kedai mamak. Okay, tak ada apalah, masa tu memang lost lah. Okay, adalah beberapa insiden yang berlaku dalam hidup, tapi yang menyebabkan keputusan-keputusan yang salah yang saya buat, menyebabkan saya terduduk dalam tempat tu lah. Dan akhirnya kemudian saya masuk ke dalam bidang oil and gas. Ini memang tak ada kena-mengena, degree saya pun tak ada dalam oil and gas. Tapi terpaksa lah kan, bila dah tak ada kerja, minta kerja, sampai orang yang interview tu pun dia tanya saya, dia kata awak degree economics, sini kita nak pakai degree dalam bidang land survey kan. So saya kata tak apalah, saya kerja sebulan ni saya belajar, kalau saya boleh buat kerja sama macam orang yang ada degree land survey, dan bayar gaji saya lah. Lepas tu bos tu agree dan saya kerja kat situ. So bila saya kerja situ, kebetulan alhamdulillah saya dapat kerja situ, dan saya dapat berdiri semula lah atas kaki saya sendiri balik. Kira dapat bina semula lah hidup saya semula lah. Okay, daripada terduduk tu, yalah kerja oil and gas kan income-nya kan belas-belas ribu sebulan kan. Jadi masa tu saya buat betul lah dan buat balik. Kemudian saya join, bila saya kerja oil and gas tu, yang jadi saya join training tu sebenarnya sebab satu hari tu saya tengah cuti dekat darat. Tiba-tiba saya nampak orang Zubedi. Saya kata saya pernah datang kan, training Zubedi kan. So saya tanya, dan lepas tu dia kata memang kebetulan ada kerja kosong untuk trainer. So saya kata okay, saya dah melalui macam-macam dalam hidup, why not? Okay, why not sharing pengalaman hidup ni kepada orang, okay, apa pengalaman kerja saya dan pengalaman hidup lah, sebab dua tu saling bergandengan kan. Dan daripada situlah saya start saya punya career dalam bidang training lah. Betul. Sampailah betul. Sekarang, dan sekarang 2016 saya start saya punya. So sekarang ni company namanya Right Tracks kan.
So selalu company right track. So bila kita bincang tentang satu-satu perkara dalam trading ni, kita mesti berada di jalan yang benar lah. Ya, betul. Kita kena berada di jalan yang benar, the right track. Sebab dalam training juga ada juga yang ajar ajaran sesat, kan? Betul. Dia ajar ajaran yang sesat, ajaran yang lain yang berbeza daripada orang lain. Jadi kan sebagai L&D practitioner, kita kena tengok siapa yang kita pilih menjadi seorang trainer. So kalau trainer yang kita pilih tu adalah trainer yang ada credibility. Dia mampu untuk deliver sesuatu dengan betul. Sebab sepanjang pengalaman saya dah berjumpa dengan dan ramai trainer lah sebenarnya kan. Kita pun dah buat selection. So saya pernah berada di bahagian L&D, saya pernah berada di bahagian training provider. Jadi kita tahu trainer-trainer ni macam mana cara dia bawa kan. Ada beberapa komen feedback. Anu Prakash Hafiz ni your friend kot ni, Anu Prakash. Puan Rosita, terima kasih kerana hadir. Hakim, hadir. Ni report duty lah ni kat ni. Terbaik dah alhamdulillah, insya-Allah. Doa-doa lah Fahmi, supaya kita dapat teruskan lagi apa yang kita buat pada hari ini untuk menjadi lebih baik pada satu masa nanti. Semua kita berbicara tentang learning and development dan kita mencari jalan bagaimana untuk kita berkongsi. Dan saya secara aktifnya berjumpa dengan beberapa rakan-rakan yang lain supaya dapat kita jumpa dan share, kan, kongsi tentang L&D supaya orang-orang dalam L&D ni semakin lama semakin aware, semakin jelas dengan apa yang nak disampaikan dan bagaimana untuk disampaikan. Sebab kadang-kadang peranan kita sebagai L&D kita tak nampak, bukan kita tak nampak, orang lain tak nampak lah. Tu realitinya. Bila nak training je Hafiz, barulah cari kita kan. Tapi bila tak ada training, kita tak ada, L&D tak diperhatikan. So kita kena cari jalan, macam mana cara untuk kita menjadikan diri kita ni presence at that point of time. Sebab tu kita kena bersedia, buat sedikit persediaan. Tahun 2021 ni tahun yang mencabar. Hari ni kita akan membicarakan tentang 5 persediaan. So apa dia 5 persediaan ni adalah 5 topik yang akan kita bincangkan dalam masa 1 jam je. Sekarang dah pukul 9.17. Sebaik-baiknya sebenarnya kita set tak nak terlalu lama kan, daripada sampai pukul 10 tu dah maksimum lah. Jadi ini dia 5 perkara Fiz kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan tentang practicality. Kan, jangan cerita pasal teori. Kalau cerita pasal teori, kita buka buku, banyaklah kat dalam buku-buku kan. Tapi kita cerita tentang praktikal. Kalau kita ada teori, macam mana cara untuk kita apply teori tu secara di dalam kehidupan real life. Dalam real life kita, macam mana cara untuk kita apply. Saya tak nafikan ramai di antara kita yang memang expert dalam L&D, yang memang dah tahu semua. Tapi kita kena letak benda tu di dalam tempat yang nyata. Jadi ini ada 5 perkara. Saya go through saja sekejap. Jurulatih tentang trainer. Kedua, kita akan tengok tentang program, training program, competencies, upskilling, dalam talian pembelajaran mikro dan juga LMS. Saya letak situ pengalaman pelatih versus pembelajaran. So ini pertama Hafiz. Okay. Cerita pasal trainer ni, saya secara peribadi telah berjumpa dengan ramai trainer dan yang paling menyedihkan adalah trainer ni masih lagi berada di peringkat yang sama daripada dulu sampai sekarang. Hafiz perasan tak kalau kita tengok trainer, ada beberapa trainer ni yang masih lagi walaupun dah belajar tentang experiential learning, tapi masih lagi menggunakan cara lecturing. So storytelling. Saya elaborate sikit lecturing. Lecturing tu bermaksud, kalau lecture dia akan one way communication kan. So apa dia buat, dia tunjuk slide dan dia akan bacalah apa yang dekat slide. So kebanyakan daripada apa yang berada dekat slide tu penuh dengan tulisan. Kan? Macam mana dengan pengalaman Hafiz? Saya sendiri pun masih, sebab kita pun ada banyak kita punya associate trainer kan, tak ramai yang
apa lepas ke tahap nak dapat jadi associate trainer tu lah. Sebab apa, bila kita tengok dia punya content tu masih ada lagi yang tersangkut, masih ada lagi dengan cara lama kan. Macam dekat kuliah dekat universiti lah. Okay, bukan nak kata universiti tu tak bagus, tapi universiti tu kan kita belajar betul-betul akademik. Okay, tapi bila kita dah pergi kepada dunia sebenar ni, kita memang nak kena cepat hands on experiential learning lah. Jadi tak banyak yang dah berpindah ke arah tu. Jadi slide-nya tu masih penuh dengan tulisan, lepas tu banyak kepada bercakap, bercerita panjang kan. Okay, cerita tu memang kadang-kadang seronok, tapi tak semua orang boleh tahan mata dia tu lah. Kadang-kadang kat panggung wayang pun orang boleh tertidur kan. Ini pula kalau panggung wayang tu orang boleh tertidur, ini pula kalau dalam kelas kan yang aircon dia tak sama sejuk dengan panggung wayang. Okay, kan tak ada popcorn, tak ada air coke kan. Jadi benda tu lagi ni lah, lagi senang orang tertidur lah. Dan sebenarnya dalam situasi sekarang ni lebih mencabar sebenarnya. Sebab kalau dulu kita dalam kelas kita boleh nampak body reaction orang bila dia mengantuk, dia menguap kan. Dalam keadaan sekarang dia klik aja dia punya kamera off. Lepas tu dia menguap ke apa kita tak tahu kan, dan itu lebih sukar sebenarnya. Dia ada teori sebenarnya kat situ kan. Dia teori dia 7 minit je. Kalau dalam masa 7 minit tu dia berada pada tempat yang statik kan, macam kita kan, tapi kita ni tengah cakap. Tapi orang-orang yang dengar tu, kalau 7 minit tak ada kita buat tukar suara, sama ada suara saya ke suara Hafiz ke, ataupun kita buat sesuatu, benda tu akan hilang lah. Dia akan naturally tiba-tiba senyap je kan. Tapi Hajar kata pour and snore approach, participants tidur kan. Dia pour, dia bagi tahu. Juara kata spray and pray. Spray and pray. Spray lepas tu berdoa lah kan. So kita kena ubah kita punya cara menjadi seorang trainer ni. Kita kena ada cara-cara kita tersendiri, dan saya menulis ni berdasarkan kepada persekitaran virtual kan. Hafiz rasa berapa lama lagi kita akan berada kat dalam mode PKP ni? Dah lah dengan NRP, National Recovery Plan. So kita banyak lagi negeri-negeri yang masih lagi dalam fasa pertama. Cuma ada beberapa je yang masih terbuka. Juara kata spray as much content into the audience and pray hard learning happens. Tak mungkin berlaku lah kan. Kita share itu yang kita nampak lah. Baca dekat slide dengan harapan semua orang faham. Memang takkan berlaku kan. Memang tidak lah. Rasa-rasa MCO berapa lama lagi Fiz? Saya meramalkan menggunakan ramal tu ahli nujum tu. Okay. Saya tengok dalam air sekejap. Berdasarkan ramalan saya lah, sebenarnya benda ni lama lagi sebenarnya. Lama lagi. Dan saya terus terang cakap, saya dah, maknanya saya tak mengharap untuk kelas face to face lagi pun. Kita dah berada dalam satu norma baru. Paling tidak pun benda ni tahun depan, mungkin paling awal lah, mungkin tahun depan tengah tahun kemungkinan baru kita boleh. Kemungkinan besar sebab sebab kalau kita tengok kita punya HRD Corp, dia akan follow MKN. Bila dia follow MKN, maksudnya kalau kita tak boleh nak conduct face to face, kalau boleh conduct face to face sekalipun, the previous ruling adalah kita kena conduct 50% of the class kan. Itu isu dia. Okay. So maksudnya dekat sini, setiap daripada trainer dia perlu ada capability untuk mengajar secara virtual. Betul. Dah tak ada pilihan Hafiz. Dah tak ada pilihan kawan-kawan semua yang berada dekat luar pun memang there is no choice. Tak ada langsung pilihan dah sekarang, melainkan if you want to survive memang kena masuk kelas. Saya terbaca Farozita punya. Mesti masuk virtual. Mesti faham macam mana cara untuk buat virtual training. Dan virtual training bukan macam lecturing macam ni. Kan? Cuba Hafiz share sikit tips sebagai seorang trainer semasa virtual. Saya highlight Hafiz. Cuba share sikit. Satu benda yang paling penting supaya kawan-kawan kita di dalam LND dia boleh buat sedikit benchmark lah. Dia boleh tengok sikit lah. Okay, macam ni adalah mungkin cara-cara untuk training. Silakan.
Kalau kita nak bagi semua tips dan kita dah boleh buat satu kursus lah kan. Tapi saya bagi sikit lah. Satu benda yang saya nampak banyak kelemahannya, dalam kelas biasa face to face, kita ada kat sana, kita ada physical presence. So maknanya apa yang kita buat, apa semua, the respect tu semua ada tau, memang ada kat situ. Tapi bila kita dalam virtual class, kita punya physical presence tak ada. Okay, and orang yang menonton kita tu pun ada banyak sangat distraction sekeliling dia lah, dekat rumah, dapur, TV dan sebagainya lah. Jadi benda yang paling penting sekali saya nak kena bagi tahu kalau trainer lah pada saya lah Okay, dia punya apa tu, suara, intonasi suara, gaya dia dengan senyuman dia, mata dia semua tak boleh sama macam face to face class. Okay, dia kena buat style gaya macam nak cakap macam huha sikit. Okay, macam rara sikit. Okay, kena happy sikit, baru orang tertarik dengan kita punya training tu. Kalau tak ada yang itu, yang first tu tak ada, yang lain semua akan hilang lah. Sebab saya dah attend daripada tahun lepas kan, saya banyak attend kursus-kursus webinar, saya attend kursus-kursus online yang dijalankan lokal dengan international. So bila kita datang ni kan, ada yang bayar, ada yang free lah kan. Datang ni, ada yang kita tengok, dia ni macam boring gila lah. Kita tengok tu macam ya Allah, macam mana kita nak tahan ni kan. Lala saya pun tekan record screen, nanti tengok balik lah kan. Semula satu persatu lah. Okay, dan ada yang saya tengok tu memang saya impress. Saya kata wow, okay, this guy ada dia punya flair, this lady tu pun ada dia punya flair. So dia boleh tarik minat audience tu. Itu yang pertama sekali kena ada. Konten jangan cerita dulu, konten pun ada juga kan, nak kena ada juga. Dan lepas tu of course benda-benda lain yang follow lah, especially the activities lah. Activities tu kena banyak. Activities nak buat online pun ada cara-caranya lah. In fact sekarang ni pun dah ada team building online orang dah mula buat team building online. Okay, itu pada pendapat saya lah. Saya perhati kalau tengok dekat dalam training, saya pernah berjumpa dengan trainer yang masih lagi dia tak berapa well versed untuk penggunaan platform. Ni kita cerita technical sikit. Betul. Cerita technical sikit dia masih lagi tak well versed dengan penggunaan platform. So kalau kita sebagai trainer, benda yang paling penting dalam situasi persekitaran virtual adalah platform yang kita gunakan, laptop yang kita ada dan juga sistem yang kita pakai. Kan? Kita tengok dekat dalam satu training, sebenarnya bukan video yang nampak muka kita ni satu cerita. Yang ini dapatlah kita buat body language ataupun boleh buat macam-macam cara kan. Tapi sebenarnya dalam virtual training yang lebih pentingnya adalah ni, mikrofon. Mikrofon tu penting. Malah kalau video kita tutup sekalipun tapi suara kita jelas dan apa yang kita sampaikan tu cukup jelas, mesej akan sampai. Tapi bayangkan kalau video dia jelas tapi buatlah muka kan macam mana sekalipun ataupun body language macam mana sekalipun pun masih lagi takkan dapat menyampaikan mesej yang betul. Sebab tu kita kena pastikan bahawa trainer-trainer kita ni yang kalau company-company yang ada internal trainer, you need to upgrade your trainers. You need to make sure that your trainers be able to conduct sessions virtually. So cerita technical satu cerita Hafiz tapi di belakang technical tu pun satu cerita yang lain, iaitu we need to have a structured delivery system, cara untuk kita deliver. Kan? Cara kita gunakan MS Team platform berbeza, ada sedikit perbezaan dengan Zoom. So personally saya prefer Zoom lah personally. Tapi office kita kebanyakannya menggunakan Microsoft Teams. Jadi bila kita buat Microsoft Teams dengan Zoom, kalau orang dah biasa Zoom, kalau kita ni trainer, kita kena berjaya to be flexible enough untuk tukar. Kalau klien kata saya tak boleh guna Zoom, company is not permitting us to use Zoom, tak boleh sebab kisah-kisah zaman lampau kan, dia kena berubah kepada MS Team. Apa yang dia kena buat? Dia kena belajar lah kan. Dia kena belajar lah macam mana menggunakan MS Team. Dia kena put effort untuk belajar macam mana cara guna MS Team. Tapi itu di bahagian technical. Tapi di bahagian sebalik, di belakang technical tu adalah satu delivery,
yang kedua content. Hafiz setuju tak kalau saya Ya. katakan kebanyakan Betul. kebanyakan daripada trainer, apa yang saya tengok dia ambil content yang ajar secara offline, secara classroom, face to face, benda yang sama tu dia bawa secara virtual. Apa komen? Ganap Kenapa ranap? jadinya. Kenapa ranap? Okey. dalam apa face to face kelas kita ada banyak, yang pertama sih kita ada banyak masa lah. Okey, kita ada banyak masa. Lepas tu yang keduanya kita punya interaction dengan partisipan berbeza. Tak sama. Okey, kita boleh jalan dalam kelas, kita boleh buat aktiviti, group work dan sebagainya. So bila kita pergi kepada online, masa kita tak banyak. Kalau kita nak buat 8 jam, boleh kena sleep disk tu. Sleep disk. Sebab saya pun tak tahu nak relate macam mana sleep disk dengan sebab duduk yang terlalu lama. Jadi kalau dalam kelas, kita boleh dalam kelas, lepas tu kita boleh cakap okey, kita buat apa, diri sekejap, kita buat aktiviti, group work, dia orang dapat bergerak, okey, diskusi apa semua tau. Bila dalam online virtual setup, kita buat breakout room pun, dia orang masih duduk depan PC tu lagi. Okay, masih lagi duduk depan PC, tak ada pergerakan badan yang banyak, jadi lama-lama sakit pinggang lah kan. So tu satu. Yang keduanya konten itu pula, konten tu dah tak boleh nak sama panjang macam mana kita buat program 2 hari contohnya kan. So benda tu dah kena pendek lah. Kita dah tak boleh pergi macam dulu-dulu punya kursus dekat resort kan, duduk 2 hari, 3 hari kat resort kan. So dah tak ada dah benda-benda macam tu. So kita kena sediakan konten yang lebih padat, okay, lebih pendek, direct, tapi dia punya aktiviti tu boleh belajar. Experiential, still masih experiential learning lah. Ni kawan kita ada bagi feedback sikit, Shakira dia bagi feedback minimizing disruption during virtual training with the right tools. So tools tu yang platform dah ada kan, tools ada banyak macam tools kan. Sama ada kita nak buat single window ke dual window ke, boleh je cara-cara untuk kita increase engagement. Jadi kalau kita hanya sekadar tengok, sebenarnya tengok kamera ni, secara psikologi ni kan, kita yang mengajar tengok kamera dan juga participants yang mengajar tak tengok kamera pun, yang lebih penat sebenarnya trainer tu dia tengok kamera. Dan malah kalau dia on dia punya video tu, dia tengok muka dia sendiri tu pun penat. Nah. Tahu sebenarnya tengok muka sendiri tu lagi penat. Sebab apa? Sebab dia kena kontrol muka dia. Alright. Kena kontrol lah kan body language, facial gesture. Jadi facilitator skill in two-way com, Anu Prakash cakap facilitator skill in two-way com has become more important like never before. Kalau dulu mungkin face to face kita boleh tengok lah, boleh panggil Hafiz teruskan. Yang ni tak nampak. Betul. Jadi L&D perlu melihat perkara-perkara ni, sebab kita sebagai L&D bukan hanya sekadar buat program untuk buat program. Tak. Program kita, training program yang kita buat tu, the main purpose of training adalah untuk, kalau tengok, learning gap, skills gap, ataupun competencies gap. 3 benda tu. Kan? Skill yang kita bagi kepada trainer kita tu penting. So trainer kita kena be well equipped with the right tools, the right technology and the right methodology untuk dia mengajar. Saya nak bagi contoh Hafiz. Ini ada satu sharing tentang satu program yang saya rasa boleh, kalau L&D kita nak lihat cara-cara untuk mengajar secara virtual yang dilaksanakan oleh Neo One. Saya tak ada commission kat sini, jangan risau. Tapi saya nak tunjukkan bahawa design program tu sendiri memainkan peranan yang penting. Jadi dalam program ni, dia meletakkan bahawa perbezaan di antara online learning dengan face-to-face learning yang biasa, classroom learning yang biasa. So apa dia virtual learning models? Apa dia cara-cara yang ada? So bukan satu je cara yang kita boleh buat. Theory and methodology. Kita nak kena design, program yang kita nak design tu, jangan ambil bulat-bulat apa yang di classroom, direct terus masuk dekat dalam online. Virtual learning technologies, menggunakan teknologi dan best practices as virtual facilitator. So ini antara salah satu daripada program. Boleh je attend program-program yang lain pun, tapi ini adalah salah satu daripada program yang L&D mungkin boleh consider untuk tengok. Kalau nak ambil daripada Neo 1 pun, ambil lah Neo 2 ke, Neo 3 ke, Neo 5 ke, ataupun apa-apa saja yang lain. Tapi yang penting cari jalan
macam mana untuk kita train trainers kita, internal trainers kita ni supaya dia mampu untuk mengajar secara virtual. Jadi bukan hanya sekadar menggunakan teknologi, tapi dia juga menggunakan tools yang dipakai. Jadi mungkin ada yang nak tanya ini lebih lanjut. Okey, ada pengambilan bulan September, boleh tengok dalam Facebook Neo One dan fee dia sebanyak tu. Jadi insyaAllah kalau berminat boleh contact Neo One direct dan juga boleh dapatkan information daripada dia secara terus. Okay, Fiz, yang kedua Fiz. Dalam tak sedar kita pun dah 30 minit dah ni. Yang kedua. Ini merujuk kepada training program tu sendiri. So training program tu sendiri kita kena design sebagai L&D kena tengok balik kena tengok balik design program tu sendiri. So kalau design program tu dia tak boleh sama macam dulu. So kalau dulu kita boleh tengok semua 100% classroom training kan. Kita tengok HRDF dia cuma benarkan seramai berapa? 25 orang ataupun maksimum 25 orang dengan satu trainer dan 30 orang dengan dua trainer. Saya tak silap saya macam itulah. So program kita sekarang ni persediaan yang kita kena buat adalah online distance learning, ODL, pembelajaran jarak jauh. Kita berada di mana-mana adalah pembelajaran. Dekat mana-mana pun kita belajar. Kalau kita berada dekat work from home, kita belajar. Kalau kita berada dekat office pun kita boleh belajar. Tapi yang penting sekali macam mana cara untuk kita designkan program-program kita tu supaya setiap program kita tu ada kemampuan dan juga capability untuk dijadikan secara virtual dan boleh belajar secara maya dan secara jauh. Kan? What do you think, Fiz? Macam mana? Ya, benda ni memang kita kena tukar ke arah tu lah. Memang kena tukar. Kalau kita tak start design benda ni dan kita akan jadi company yang ketinggalan lah. Bisnes kita akan ketinggalan dan by the time pandemik ni habis, orang semua dah lari laju, kita masih lagi merangkak-rangkak lah kan. Masa saya kerja dekat BMW dulu, of course masa tu BMW is an MNC kan. So dia punya HQ dekat Jerman. Alright, jadi benda yang cerita distance learning ni, dia orang dah amalkan lama dah dulu sebelum pandemik lagi. Kan, dan kita company, bila saya kerja dekat company-company lokal, tak banyak yang adapt pada benda ni. Dia orang semua masih lagi seolah-olah macam takut-takut lagi lah. So bila dia design programs, kita dapat kongsi info daripada orang Jepun, kita dapat apa semua kan. Sebab platform tu dah ada masa tu lah. Okay, masa tu platform digital tu dah ada. Kita just nak belajar, dia just buat ada portal dia, kita login itu dalam portal tu, lepas tu kita dah boleh terus macam-macam lah, kita boleh sharing knowledge apa semua dalam tu. Dia macam satu community, tapi community among BMW punya employees. Okay, so dia ada benda tu. Dan kat sini kita masih lagi ketinggalan tau. Sedangkan kita contohnya, kita ada company dekat Johor, kita ada company dekat KL ke apa kan. Ada banyak branches. Even among the branches apa semua pun, kita tak ada that knowledge sharing tu kan. So banyak benda, banyak idea yang kita boleh ambil daripada tempat lain, daripada luar yang kita boleh guna pakai kat sini lah. Especially bab design program, kita jangan limitkan lagi diri kita kepada style dululah. Apa yang saya nampak, orang takut nak berubah kepada benda-benda yang baru ni sebab benda tu tak familiar. Persoalan yang kita biasa terima ataupun aduan adalah effectiveness lah, Fiz. Kan? Adakah program yang kita buat ni secara online distance ni kan, pembelajaran jarak jauh ni efektif ke? Ataupun pembelajaran jarak jauh ni hanya sekadar untuk penuhi kita punya KPI, TNA ataupun TNI kan? Adakah secukup itu je? So L&D kena melihat benda ni secara holistik sebenarnya. Kalau tanya saya, secara holistik bermaksud kita perlu ada elemen-elemen pembelajaran jarak jauh ataupun online distance ni yang mampu untuk membuat kalau kita berada di mana-mana kita boleh belajar. Contoh kalau kita di dalam L&D berada di HQ, katakan HQ kita di KL lah. So orang yang berada di utara, Johor, Penang, mana-mana yang berada di sekitar tu, kita jangan lihat itu adalah sebagai satu halangan. Betul. So boleh cari jalan sebenarnya, jumpa dengan beberapa orang dan cari idea. Apa dia cara-cara untuk kita menyampaikan lagi training dengan lebih efektif dan lebih berkesan.
Sebab kalau kita nak menunggu pandemik COVID-19 ni habis ataupun NRP fasa pertama, fasa kedua ni, itu takkan berkesudahan. Dan surprisingly ada di antara L&D kita ni yang masih lagi wait and see. Dia tunggu dan nak tunggu menjadikan program tu face to face. Bagi kita itu adalah satu perkara yang kalau itu adalah kehendak klien, kita boleh penuhi kehendak klien. Tapi sebenarnya yang suffer adalah company itu sendiri. Kerana company itu tidak mampu untuk membangunkan ataupun menaikkan lagi capability orang ataupun staff dia ataupun employee dia dalam keadaan pandemik sekarang. Sebab tu itu membawa kepada topik yang seterusnya, Hafiz, iaitu kita melihat kepada kompetensi. Betul. Melihat kepada kompetensi. Kalau kita tengok kompetensi ni sendiri, kita pernah dengar banyak kali dah kita dengar tentang kompetensi ni adalah tentang upskilling untuk kita punya jurang kompetensi-kompetensi yang ada. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sebenarnya sekarang ni kalau tanya saya dalam zaman COVID-19 sekarang, ada di antara kita punya management, top management kita, dia sedar rupanya semasa kita work from home kan, rupa-rupanya bisnes jalan kan, bisnes boleh jalan, operation jalan juga. Jadi maknanya kita tak perlu berada dekat sana, tak perlu berada dekat office pun kita boleh jalan. Dan tiba-tiba yang saya perhati muncul beberapa skill yang baru. Kalau dulu saya tak ramai tahu tentang macam mana cara untuk operate online. Saya ingat dulu masa awal-awal dulu kan, bila kita nak minta untuk meeting secara online, itu perkara pertama yang dia bangkang kan. Cabaran. Bangkang saya tak selesa lah meeting online ni kan. Tapi sekarang everyday meeting online, training pun online. So kompetensi yang ada tu dah mula berubah. Kan? Dah mula berubah. Saya nak tunjuk satu contoh ini adalah antara research yang saya dapat dekat dalam Skills 2021. Kalau saya tutup overlay ni sekejap, saya besarkan. Dalam tengok daripada skill kompetensi yang ada, Skill 2021, apa yang berlaku sekarang adalah dia telah mengikut Degree survey ni, dia survey dalam 5,200 orang, tak apa itu hasil daripada survey. Tapi daripada in demand skills yang kita tengok, nombor 1 adalah yang diperlukan adalah advanced IT and programming skills. Wow. Itu yang pertama. So kalau orang macam saya ni tak ke mana lah kalau nak kata advanced IT programming skills kan. Kita semua pernah dengar juga kan tentang apa nama dia, Python programming untuk IR 4.0. Jadi benda-benda tu adalah satu program-program ataupun yang terbaru. Tapi cuba kita tengok nombor 2. Nombor 2. Leadership and management skills. Yang sebelah kiri ni overall sebelah kiri tu overall, yang sebelah kanan tu ikut industri. So saya tak nak pergi tengok ikut industri, kita tengok overall saja dulu. So ranking dia yang pertama, yang kedua adalah leadership and management skills. Kita tahu bahawa kompetensi-kompetensi yang baru sekarang ni banyak yang melihat kepada pelbagai. Tapi kenapa leadership and management skills menjadi level nombor 2? Kalau tuan-tuan yang berada dekat dalam L&D, kalau propose training program lah kan, kebanyakan daripada organisation akan melihat training yang diperlukan adalah training yang related to technical skills. Tapi sebenarnya bukan hanya technical skills yang diperlukan, leadership and management skills. Rasa-rasa kenapa, Fiz? Management ini kalau kita tengok sendiri daripada color coding tu kan, teknologi cuma 3 je. Okay, kognitif ada 3 tapi social ada 4 kan. Jadi ini menunjukkan sebenarnya nak menguruskan orang dalam suasana pandemik ni dah jadi makin susah sebenarnya. Jadi itu sebab saya rasa leadership dengan management skill ni jadi nombor 2 yang terpenting lah, yang in demand lah sekarang ni.
Kalau dulu kita face to face pun nak uruskan orang pun dah banyak cabaran. Bayangkan sekarang ni dia orang semua kat rumah kan, kita pun kat rumah kita nak uruskan. Kalau kata yang ada 10 orang pekerja, mungkin pening dia tak banyak lah. Kalau 200 orang pekerja macam mana? Kan tak semua industri boleh beroperasi sekarang ni kan, masih ada lagi kekangan-kekangan. Jadi agak mencabarlah. Saya sendiri ada tengok satu company ni daripada March tahun lepas sampai sekarang ni tak pernah masuk office. Okay, the whole company ada berapa, ada 1,000 people tak pernah masuk office. Tiba-tiba je new normal dia work from home kan? Ya, betul. Setahun lebih semua work from home lah, semua work from home. Jadi bayangkan kalau kita jadi manager kat situ ataupun kita jadi senior manager kat situ, bayangkan 1,000 people working from home. Kita kat rumah rasa pening tu rasanya kan, macam mana nak buat kan. Orang kat rumah pun pening. Orang kat rumah pening. Orang kat rumah pun pening tengok kita asyik kat rumah je kan. Ya. Jadi itu sebab rasa saya leadership management ni jadi semakin penting. Instead of kita nampak benda-benda lain of course kalau kita tengok tadi social tu banyak kan, tapi leadership ni nombor satu lah. Social tu saya rasa perlu banyak juga, sebab sebenarnya ni social skill ni satu benda, walaupun kita tak ada human interaction macam face to face kan, tapi social skill tu satu benda yang penting lah. Bukan itu je sebenarnya. Kalau tengok leadership, management skills, communication and negotiation skills kan. Kita ingatkan communication ni biasalah kan, kita kena communicate lah kan. Tak perlulah sampai kena buat program untuk bercakap. Tapi sebenarnya communication skill tu ranking nombor 3 tau. Ranking nombor 3, dan bukan hanya sekadar ini, tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam World Economic Forum sekalipun, ini antara elemen-elemen yang sama. Boleh check kan. Dan entrepreneurship and initiative taking skills. Perlu ke untuk kita ada initiative taking? Perlu. Kan? Itu perlu dijadikan skills ke? Saya salah satu sebab rasa mungkin bila kita kerja kat rumah kan, mungkin bukan nak kata dulu tak ada inisiatif, dulu ada inisiatif, tapi bila kita dah terlalu lama duduk kat rumah, inisiatif tu dah makin berkurang lah. Jadi perlu ni balik kot agaknya. So apa yang saya nak sampaikan dekat sini sebenarnya, kalau kita tengok daripada beberapa elemen-elemen sosial tu, pada pandangan saya lah, saya tengok kan, L&D ni perlu juga balance kan di antara apa yang berada dalam technical competencies dengan soft skill competencies. Soft skill ni saya pernah merujuk kepada human skills. Jadi human skills ni sebenarnya penting. Kalau kita ada teknologi yang secanggih mana sekalipun, contoh kita ada kereta Tesla lah kan, Tesla kan, tekan je dia terus buka pintu dia boleh bawa kita automatic, dia boleh detect semua yang berada di sekeliling kita supaya dia tak langgar. Kita boleh tidur, kita cakap kita nak pergi daripada point A kepada point B, dia boleh bawa. Tapi kan orang yang membawa tu ataupun orang yang buat kereta tu tak ada elemen-elemen human skills yang betul, kereta tu tak akan dapat menjadi seperti tu. Dia takkan dapat sesempurna itu. Jadi soft skill ataupun human skill sebenarnya adalah satu elemen yang paling kritikal, sebab teknologi kita boleh beli. Kan, teknologi kita boleh beli, Hafiz. Kalau kita tengok investment yang berada dalam mana-mana organisation pun dalam teknologi memang huge investment. Tak ada pun investment yang besar dekat dalam learning and development. Tak ada pun investment yang besar untuk kita develop people kita. Tapi itu sebenarnya elemen yang perlu ada. Jadi tugas L&D adalah untuk highlight kepada management bahawa bukan hanya sekadar technical competencies yang that we are looking at. We need to look into these human skills. Macam mana cara kita nak upskill human skills? Sebab once we have our people increase their capabilities, kita naikkan capability, kemampuan orang-orang kita, dia mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada di dalam teknologi ataupun komplement kepada teknologi yang ada. Betul. So itu yang kita nampak lah, Hafiz. Kan? Bagi saya peranan L&D bukan hanya sekadar administrator, bukan hanya sekadar untuk kita register training program, kita pilih training program, kita pilih trainer mana yang bagus. We also need to be part of the business, tengok
human capabilities kita ni, tengok talent kita yang ada ni dah equip ataupun belum dengan human skills yang secukupnya. So perjuangan kita belum habis. Perjuangan in fact macam skill yang simple macam stress management, benda-benda macam tu pun boleh revisit balik lah. Okay, especially with the current, kalau kita tengok current situation, banyak suicide cases, orang dah stress. So of course kita nampak daripada kita punya rumah, kita nampak kerja staff kita dah siap. Okay, kita bagi kerja kat staff kita siapkan, so kita kata okay, kerja siap, done. Tapi kita tak nampak apa yang berlaku pada staff tu dekat rumah. Kalau dulu dekat office kita boleh nampak, kat rumah kita tak nampak. Dia punya stress level definitely higher, dengan yang ada anak lagi, nak jaga anak, PDPR lagi, lepas tu nak buat kerja office lagi, nak masak lagi kat rumah. So the stress level is higher. So definitely benda-benda macam tu we need to revisit, tengok balik into that areas as well lah. Kalau tak nanti kan kita takut naik aja, bila start je MCO dah habis, orang semua dah mula start kerja, ramai yang kena heart attack. Sebab stress level dah terlalu teruk. Itu namanya mental health kan. Kesihatan mental, dan semakin lama kalau orang tak mampu untuk mengawal apa yang berlaku dekat dalam diri dia, di dalam keluarga, di rumah dan juga di tempat kerja, dia akan ada elemen-elemen stressful, distress dekat dalam diri dia sendiri. Dan itu akan affect kerja punya, definitely. Of course, mungkin short term kita tak nampak, tapi over the long run definitely akan affect. So kita dah tengok tentang trainers, kita kena naik upskill kita punya trainers mengikut kepada virtual, berikan tools yang bersesuaian. Kita kena lihat kembali kepada online distance learning punya training programs. Banyakkan training programs. Kalau ada yang masih lagi nak face to face, kita kena share dengan mereka bahawa kalau selagi mana fasa pertama belum lepas, nak masuk fasa kedua, training face to face tu adalah satu cabaran yang besar. Jadi takkan kita nak tunggu sampai fasa pertama, fasa kedua ataupun MCU ni habis baru kita nak buat training. Kita akan melihat nanti longgokkan people, orang-orang kita ataupun employees yang not being developed. Kita akan tengok longgokkan tersebut. Jadi SLND itu menjadi perhatian kepada kita, ya, sebagai LND. Kita juga melihat tentang competencies. Saya tengok beberapa kompetensi, soft skill, human skill competencies, itu adalah antara benda yang kritikal. Jadi tidak kurang juga dengan yang seterusnya yang saya nak sentuh. Persediaan yang kita perlu lihat adalah tentang pembelajaran mikro dalam talian. Pembelajaran micro learning ni, apa yang Hafiz faham tentang micro learning? Boleh share dengan audience tak? Dia break up into smaller segment, macam tu kan. Jadi pada saya, kalau zaman sekarang ni, in fact banyak klien yang minta lah. Okay, banyak klien yang minta, instead of kita buat makro pada benda-benda yang besar-besar gitu, kita fokus pada benda yang kecil-kecil. Okay, buat pada specific skill areas lah, instead of kita just cakap pasal konsep-konsep tu kan. Betul. Terus zoom kepada application. Kan. Sekarang ni company yang ada, dia akan melihat kalau kita buat training program, macam mana cara program tu akan increase productivity. Kita tahu kita tengok anak-anak kita pun pergi PDPR kan, tak mungkin dia akan berada dekat depan laptop tu ataupun depan handphone tu selama berjam-jam. Jadi pembelajaran mikro ni adalah satu benda yang the current style untuk kita bawa kepada pembelajaran. Malah sebenarnya micro learning ni dah start lama dah, Hafiz, dulu kan. Saya pernah tengok micro learning ni ada yang buat 2 jam punya session, lepas tu dah settle. In-house. In-house 2 jam, ataupun kita nak buat public 2 jam, tak kisah pun. Tapi yang penting kita bagi bite size learning, sikit, tapi benda tu kerap kerap dan berkesan lah. Jadi terus cuma masalahnya requirements lah. Kadang-kadang requirements, klien, saya rasa macam saya punya pengalaman, banyak klien lebih suka, contoh kelas saya tu kelas 8 jam,
Okay, kalau face to face kelas 8 jam. Dia orang lebih suka kalau kelas tu dibuat 2 jam, 2 jam, 2 jam setiap hari. Ataupun sejam setiap hari pun dia sukalah. Cuma kekangan dari segi requirements HRDF dan sebagainya. Dan 1 jam tu of course lah. 1 jam tu kalau kata orang datang lambat apa semua, dan akan kacau kelas tu lah. Tapi bila saya tengok, bila dipecahkan, in fact macam saya sendiri buat kelas, saya ada buat kelas digital marketing. Kursus digital marketing yang penuh tu 5 hari tu kalau kita buat tu memang jadi terlalu banyak sampai dia orang tak boleh nak absorb. Tapi bila kita pecahkan jadi kepada 10 modul, 10 kelas, partisipan lebih suka lah dan lebih efektif lah. Dia kata lagi senang nak ingat. Dia belajar sikit, dia balik dia praktis. Dia belajar sikit, dia balik dia praktis. Lepas tu dia praktis, dia ingat. Lepas tu next day datang kelas lagi, dia ambil, dia belajar praktis, esok dia lebih ingat. Retention lebih bagus dan lebih praktikal lah pada saya lah. Betul, kalau saya pun prefer untuk attend kelas 2 jam. Sebab dengan bila kita attend 2 jam, kita boleh apply terus selepas daripada tu dan kita boleh nampak results. Cuma tengok kepada HRDF punya requirement kan. Requirement lah, tu yang masalah. Jadi bila tengok HRDF punya requirement, kawan-kawan di L&D dia mengatakan, apa yang saya faham ya, dia mengatakan bahawa kalau kita buat satu program minimum mesti 4 jam. 4 jam. Mesti 4 jam. Jadi kalau minimum 4 jam, kalau tanya saya, recommendation saya adalah kita buatlah 4 jam. Kan? 4 jam macam contoh kita start 8.30 sampai pukul 1 tu lebih kurang lah 4 jam, 4.5 jam macam tu lah. So buat program half day ni, satu dia akan memenuhi requirement HRDF. Kalau siapa yang tak perlu bayar HRDF tu tak ada isu lah kan, tak ada masalah, itu boleh ikut lah. Tapi kalau kebanyakan daripada company-company yang bayar HRDF tu, dia kena ikut follow HRDF requirements. Yang kedua, bila kita buat 4 jam, biasanya kita akan break sekejap lah kan tengah-tengah tu, dan itu akan menjadikan participants lebih rasa relax. Betul. Jadi pada pandangan saya, L&D perlu melihat secara kreatif bagaimana cara untuk menjadikan program-program mikro ni satu-satu program yang boleh digabung-gabungkan. Jadi kalau kebiasaan kita ada program selama 2 hari, so kita pecahkan 2 hari tu kepada half day pun boleh juga. Kan itu secara literally lah kalau kita nak tengok. Jadi sekarang pembelajaran mikro ni adalah satu benda yang memang tersedia. Memang itulah dia current requirement yang kita ada, sebab dia akan fit in pembelajaran jarak jauh, dia akan fit in macam mana cara untuk kita increase kompetensi yang ada, dan dia akan fit in juga cara trainer to deliver. So bila trainer tu nak deliver selama 2 jam tu lebih tenang sedikit, sebab macam saya kata tadi lah kan, 7 minit yang pertama dah mula resah kan, apatah lagi kalau 2 jam. Betul. Itulah dia pembelajaran mikro. Dan ada komen. Ya, ada komen. Ya. Komen apa? Agile learning design dia panggil. Oh ya, betul. Ini agile learning ni saya dah explain semasa video yang pertama tu tentang bagaimana untuk kita menjadi agile. Yes, betul. Saya sangat sokong tentang bagaimana untuk kita menjadi seorang yang agile dan juga macam mana untuk kita menjadikan pembelajaran kita lebih agile. Jadi yang terakhirnya adalah tentang LMS, Learning Management System, ataupun ada yang dinamakan sebagai Learning Experience Platform. Okay, cerita pasal LMS ni, Learning Management System ni, di market sangat banyak LMS. Malah di Arabic University pun ada LMS dia tersendiri. Tapi saya selalu tanya Hafiz, saya selalu tanya kepada provider-provider ni, bukan hanya sekadar pembelajaran tu yang penting, tapi pengalaman trainee masuk kat dalam LMS tu juga penting. Sebab apa? Sebab dia belajar menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone kan, kalau mobile. Dia tengok skrin. Tapi kalau skrin tu tak cantik, banyak teks, sekejap je dia akan tengok, lepas tu dia akan keluar. Betul tak? Jadi bila benda tu berlaku, secara automatik LMS tu takkan berjalan dengan baik. Malah kita kena dalam L&D kita kena bersedia untuk melihat bahawa LMS LXP ni satu perkara yang memang perlu diperhatikan dengan lebih baik. Dulu pernah satu company saya lihat, ni saya selalu ambil contoh lah, kalau mana-mana company yang dengar ni mesti dia tahu siapa company mana kan. Dia punya target untuk orang masuk dalam LMS ni 5% je. Ni saya pernah cerita lah. 5% je kan.
Tapi yang attend tu tak sampai pun 5% daripada keseluruhan yang dia target. 5% tu sikit Lepas tu yang datang pun tak sampai 5%, hanya 4.25% je. Dan 4.25% tu adalah orang-orang yang berada dekat dalam L&D sendiri, kan? Orang dalam L&D tu sendiri yang attend, cukup. Yang lain tu semua tak attend. Dia tak kisah. Kerana apa dia tak attend? Sama ada kita di L&D yang tidak berjaya untuk create awareness, ataupun LMS tu tak menarik langsung, kan? Apa ciri-ciri LMS yang Hafiz rasa menarik sebenarnya? Pada saya, yalah, konten tu kan benda yang paling penting lah. Tapi dia punya UI UX tu lah. UI UX tu perlu betul-betul engage viewers tu. Kalau kata dia punya UI UX tu sendiri tak menarik ataupun menyusahkan, end up participant ataupun kita punya employee tu dia akan masuk, dia tekan-tekan, dia rasa macam susahnya benda ni kan, susahnya. Mood dia hilang, dia terus tak nak belajar. Betul. UI UX tu penting lah. So macam kalau kita guna provider LMS yang dah ada terkenal di pasaran, biasanya dia punya platform tu memang dah complete. Macam contoh open learning lah. Saya sangat suka open learning punya style. Dia boleh ada community dalam tu, dia boleh ada sharing ideas, dia boleh ada buat group, dia boleh ada content macam-macam dalam tu lah. Dan the way dia orang design tu is very simple, senang, sedap mata memandang, minimalis punya style, kan? Tak ada menyusahkan orang nak tekan terlalu banyak lah. Ya, betul. Saya ada sebut tadi kan tentang LMS, saya sebut pasal LXP. Ya. Cuba kita tengok antara ini, saya ada ambil satu sampel lah kan, yang saya dapat daripada salah satu daripada program yang ada. Dia ada nombor 1, ada nombor 2, kan. Kalau nombor 1 tu dia cerita learners can create content anytime. Learners tu orang yang belajar, and share it with their peers. Every week, new and relevant content or a pathway is scheduled to be shared to the group. Additional content can be pushed out anytime as and when needed. Itu yang pertama. Itu approach yang pertama. Approach yang kedua, users can follow pre-curated content channels that align with their development goals. Users can follow experts and have access to their content sharing. Users can perform a universal search to learn based on pre-curated content. Rasa Hafiz mana satu ni antara dua? Kalau saya tanya orang kan lambat pula ni. LMS yang nombor 2 ni. Kalau nombor 1 tu LXP tu. Kita tengok jawapan dia betul tak ni. Kalau salah ni memang kena ni. Yang pertama LXP. Kenapa LXP? LXP ni dia macam ginilah. Kalau kita nak bagi simple, LXP ni macam kita belajar daripada YouTube lah. Kita ada kita punya masa sendiri. Dia lebih kepada learner centric. Kalau LXP ni. Dia learner tu sendiri yang decide apa nak belajar apa semua, dan kemudian dia yang sendiri pilih lah. Tapi kalau macam LMS ni, maknanya benda tu dah siap, dah ready. Betul. Kemudian dia orang kena ikut follow lah dia punya flow dia. Satu, lepas habis 1, 2, 3, 4, 5 kan. Lesson plan dia. Betul, kebiasaannya apa yang berada dekat dalam LXP, dalam tu memang dah ada LMS kan. Konten memang dah dekat dalam tu, kebiasaannya lah. Jadi kalau ada LMS sahaja, maknanya konten tu memang dah sedia ada dekat dalam tu. Jadi learners hanya boleh guna dan consume contents lalui konten tersebut. Tapi LXP dia memberi satu gambaran yang lebih berbeza. Maknanya bukan hanya sekadar consume contents, tapi dia juga boleh contribute contents yang berada dekat dalam tu. Itu dinamakan sebagai push. So kalau LXP ni kita boleh push konten tu kepada orang lain, dan kita boleh push konten ke dalam sistem tu sendiri. Tapi manakala kalau LMS adalah pull konten, maknanya kita belajar daripada apa yang kita nak belajar daripada situ. So ini adalah tips yang terakhir untuk kita punya untuk L&D tentang, kita dah bercerita tentang, sebelum ni kita dah tengok tentang trainers, kita dah cerita pasal kompetensi, program jarak jauh, micro learning, dan akhir sekali adalah tentang LMS. Dan inilah dia 5 persediaan yang kami rasakan sangat penting untuk setiap daripada L&D perlu ada dalam tahun 2021 untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada di sini. Mudah-mudahan kelima-lima perkara ini kita dah dapat sediakan. Kita
mampu untuk membawa L&D kepada satu level yang lebih baik. Bukan hanya sekadar training administrator, tapi kita adalah strategic business partner kepada kepada business kita yang ada di sini. Sebab business exist to make profit. Kita exist to make profit. Kalau kita tak make profit, maknanya kita bukanlah satu business. Itu mungkin CSR ataupun charity company. So ada profit dengan non-profit kan. Jadi itulah dia elemen-elemen yang ada. 5 perkara ni Hafiz daripada apa yang kita boleh lihat. Jadi mungkin Hafiz boleh buat sedikit kesimpulan daripada kelima-lima ni sebelum kita akhiri. Okay, tiba-tiba pula kesimpulan. Okay, jadi kepada semua practitioner L&D lah kan. Apa yang kita dah kongsikan 5 benda ni sebenarnya dia they have to go hand in hand lah. Nak cakap bahasa Melayu kan susah kalau term dia tu kan. So kita tak boleh ada satu yang lebih tapi yang lain kita tak ada. Dalam keadaan sekarang ni kita kena ada semua benda ni. Kalau ikutkan apa yang saya nampak ni satu solution yang sangat komprehensif. Kita perlu ambil kisah tentang kita punya trainer yang memang berkepakaran dalam setup virtual learning. Okay, kita kena tahu apa yang program-program, cara macam mana kita nak buat program. Lepas tu kita kena tahu apa benda-benda yang kekurangan lah dalam company kita kan. Dan macam mana kita nak deliver kita punya online tu, kita nak breakkan into breakup pecah-pecah lagi, dah tak ada lah. Training 8 jam dah tak ada lagi kan. Okay, dan last sekali platform apa yang kita nak gunakan. Kita dah tahu benda ni semua, baru kita boleh jalankan kita punya L&D tu dengan lebih baik lah. Ya, betul. So kita ambil beberapa feedback daripada kawan-kawan yang kita ada dekat dalam yang hadir ni. So corporate was forced to taste the power of virtual during the pandemic. Jadi memang semua organisation dah bergerak kepada virtual during the pandemic. Dan kita juga dapat tengok new digital skills, accuracy, brevity and clarity juga penting. Leaders focus on leadership skills, bukan hanya sekadar leaders yang ada tapi supervisory levels. Jangan kita tengok, jangan terlupa yang tu kita juga tengok tentang agile learning design. So cerita pasal agile ni, lawan dia adalah waterfall. So L&D boleh buat research sikit lah. Apa dia beza dia agile dengan waterfall. Jadi dan juga ada feedback mengatakan bahawa could it be that the breakdown is not that they are doing TNA poorly, but the fact that they are doing TNA instead of LNA. So dia buat training needs analysis tapi bukan learning needs analysis. Learning needs analysis ni adalah what do our employees wants to learn needs to learn lah, daripada segi learning gaps kan. Kalau kita tengok daripada competency gap, learning gaps, itu yang penting. Dan feedback yang terakhir ni saya tengok juga salah satu daripada yang penting iaitu user experience. Sangat penting apabila untuk kita melihat. Jadi bila kita mengajar menggunakan Zoom ataupun MS Team, pastikan user experience ada. Jadi thank you very much Hafiz. Tapi sebelum kita akhiri, saya nak share ataupun satu untuk war-warkan tentang di Al-Bihar Community University juga. Jadi message yang saya nak sampaikan dekat sini adalah kita ada offer tentang program asasi. Saya nak sampaikan. Jadi tawaran ni masih lagi dibuka. Kita tutup dalam bulan Julai, 7 Julai. Bagi kawan-kawan ataupun anak-anak ataupun saudara mara yang masih lagi ada baru lepasan SPM dan masih lagi mencari-cari, boleh mempertimbangkan program-program yang berada di Al-Bihar Community University daripada kategori 1. Ada bantuan-bantuan beasiswa yang tersendiri ya. Maknanya ada yang beasiswa yang kita boleh dapat daripada di Al-Bihar Community University. Secara tak langsung, kalau kita tengok di Al-Bihar University ni ada 2 fakulti dekat dalam tu, bukan hanya sekadar otomotif. Kita ada Faculty of Engineering, kita ada Faculty of Business. So kedua-duanya dapat memberikan sesuatu yang luar biasa kerana di Al-Bihar University dilahirkan berdasarkan kepada industrial practice. Sama juga macam mana yang kita buat sekarang. Kita melihat kepada practitioner, bukan hanya sekadar teori. So kita nak practice apa yang kita buat, dan insyaAllah kalau ada peluang, ada rezeki, anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita dapat menyambung belajar di Al-Bihar University. Jadi kalau perlukan informasi lanjut tentang di Al-Bihar University, ada dekat situ ada website. Dan kalau rasa susah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan
dapat melihat live streaming saya ni pun melalui sama ada melalui LinkedIn ataupun Facebook ataupun YouTube yang ada. So boleh kontak saya secara direct untuk maklumat dengan lebih lanjut. Jadi Hafiz dan juga kawan-kawan yang lain, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita berjaya dalam tak sedar dah pukul 10 sebenarnya. Dah sejam kita bersiaran. Sejam 13 minit. Nampak macam lama kan, tapi sebenarnya kita nak kupas satu persatu tu supaya saya berbalik kepada misi kita untuk menaikkan lagi capabilities, competencies dan juga capacity L&D. Kita nak L&D yang baru ataupun saya tengok ada beberapa intern student yang berada dalam di Arabic University yang nak tahu tentang L&D, dia tahu apa yang perlu disediakan. Jadi bila masuk ke ruang kerja sebagai L&D, dia boleh bersedia dengan baik supaya kita dapat menjadikan kerja kita sebagai seorang L&D yang efektif, L&D yang berkesan, dan yang paling penting bukan hanya sekadar, saya ulang balik, bukan hanya sekadar administratif, tapi kita perlu menjadi strategik. Kita perlu naikkan level kita kepada tactical, perlu naikkan level kita kepada strategik, dan perlunya pendedahan ini. Jadi tugas kami adalah untuk berkongsi tentang L&D secara kasar, secara basic, supaya semua dapat manfaat, insyaAllah. Terima kasih di atas kehadiran semua dalam sesi ini dan mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan. Terima kasih juga kepada rakan saya Hafiz yang sama-sama dengan saya untuk berkongsi apa yang kita bincangkan pada hari ini supaya dapat manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi terima kasih Hafiz. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Jadi insyaAllah akan ada sesi seterusnya setiap Rabu berkenaan dengan learning and development ideas yang saya susun untuk semua L&D yang ada. Jadi kita nantikan Rabu depan saya akan buat kembali promotion dan pastikan dan tolong kongsi bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada untuk sama-sama dapat exposure dalam L&D. Dan insyaAllah apa yang kita sampaikan adalah daripada practitioners yang ada dan insyaAllah dia akan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.